Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Okay, hari ni kalau ikutkan kita akan masuk dah lama tak jumpa kan. Okay, hari tu saya ada bagi homework untuk chapter 9. Okay, soalan nombor 4, 5, 6. Okay, mari kita tengok. Untuk soalan nombor 4, dia kata box T ada 5 kad celik. Lepas tu, 2 cards are taken out randomly one by one from box T without replacement, tanpa letak balik. Okay, kalau dia dah ambil C, takkan ada dah C. Kalau dia ambil E, takkan ada dah E. Lepas tu, dia kata sekarang ni, calculate the probability of getting the card first adalah consonant. Lepas tu, second adalah vowel. Okay, mari kita try buat dekat. Let's Okey. Soalan dia kata celik. So, bila dia kata without replacement, so CC takkan ada. ELLII, KK takkan ada. Jadi CE, CL, CI, CK, EC, EL, EI, EK, LC, LE. Salah pula. LE. Okay, LE, LI, LK, IC, IE, IL, IK, KC, KE, KL, KI. Okay, so inilah sample space kita. Lepas tu soalan tanya dia nak first card consonant. Okay, so yang pertama consonant. Lepas tu yang kedua vowel. Jadi kita pun tengok yang mana yang consonant dengan vowel. 1, consonant vowel. 2, consonant vowel. Consonant vowel. Consonant vowel. Consonant vowel. Jadi ada berapa? Tulislah CE, CI, LE, lepas tu LI, KE, KI. So inilah kita punya jawapan. Dia nak calculate the probability. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada semuanya ada berapa sample space? Celik ada 5, 5 darab 5, 25. 25 tapi dah ni, dah pangkah-pangkah ni tolak 5 per dengan 20. So jawapan dia adalah 3/10. So ni untuk soalan nombor 4. Okey. 3/10 lah jawapan dia. Boleh kecilkan. In case awak tak ingat 3/10, ni pun betul. Tapi lagi moleknya buat sampai habis lah 3/10. Okey, question number 5. Dia kata, a box contains 12 bulbs where 2 of the bulbs are burned. Ada 12 tapi 2 daripadanya terbakar. Lepas tu dia pun ambil lah 2 kan daripada box tu. By sketching a tree diagram, calculate the probability of getting 2 bulbs. 2 burnt bulbs. Okey, sekarang kita ada 2. Yang terbakar, yang tak terbakar. Saya buat macam ni. B adalah untuk yang terbakar. Yang terbakar ada berapa? Ada 2. 2 daripada 12. Yang tak terbakar, balance lah 10/12. Okey, so ini kita akan ambil first draw. Kalau second draw pun sama. Bulb yang burn dengan tak burn. Burn, tak burn. Okey, misal kata kalau kita dah ambil satu yang terbakar, balance tinggal berapa? Tinggal 11 kan dalam box tu. Lepas tu yang terbakar ada berapa tinggal? Dah satu dah ada kat tangan. Tinggallah 1. So balance akan jadi 10/11. Yang ni pun sama. Kita akan buat yang tak terbakar dulu. Kalau contoh kita ambil daripada 12 tu, kita pun ambil 1. Tak terbakar. So tinggallah 11 kan? 9/11. Jadi yang ni yang terbakar kat dalam tu masih lagi ada 2. Soalan tanya, calculate the probability of getting 2 burnt bulbs. Jadi kita nak sekarang yang 2 terbakar. Yang mana yang terbakar? Yang B dengan B. Jadi kita akan buat 2/12 darab dengan 1/11. Dapatlah jawapan dia. Sekejap.
darab 1/11. Dapat 1/66. So inilah probability kita. Probability yang dua-dua terbakar. Kalau soalan tanya probability yang satu terbakar, satu tak. Jadi kita akan ambil ni terbakar, tak terbakar. Lagi satu, tak terbakar dengan terbakar. Jadi kita akan ambil tu lah. Jadi kita akan jadi 2/12 darab 10/11 tambah dengan 10/12 darab 2/11. Boleh? B adalah yang burnt. B ni not burnt. Okay. Boleh? Nombor 5. Nombor 6. Nombor 6 kita buat kat sini. Nombor 6. Dia kata the following table shows the number of science and maths dekat SMK Didik Jaya. 2 members are selected randomly. Kita pilih 2. Okay, ayat yang pertama dekat sini dia bagi tahu from the male members. Jadi kita akan tengok yang ni je. Total dekat sini adalah 220. Tambahlah 2 ni. Okay, calculate the probability that both members, kita nak 2 members daripada morning session. Okay, daripada male, kita tahu morning session ada 124 orang. Okay, so orang yang pertama yang kita pilih, probability dia adalah 124/220. Lepas tu, orang yang kedua, seorang kita dah pilih dah. So, tinggal balance dekat sini, 219. 123 lah. Dah seorang kita dah ambil tadi. So, tinggal lagi 123 orang. So, ni je lah jawapan dia. Dapatlah 0.3166. Okay. Lepas tu, B from the afternoon session. Okay, sekarang kita nak daripada afternoon sahaja pula. Afternoon ni. Okay, so total dekat sini adalah 178. Okay, calculate the probability that both, dua-dua kita nak adalah female. Okay, female ada 82. Maksudnya orang perempuan yang pertama yang kita ambil adalah 82/178. Lepas tu kita pun ambil lagi satu. Kalau satu kita dah ambil, kurang dah lah kan. 177. 81. Dapatlah jawapan dia 0.2108. Tu je. Boleh. Tengok daripada ayat dia. From afternoon, from male. Okay, So, hari ni kita akan masuk mutually exclusive dengan non-mutually exclusive. Okay, dekat sini dia cerita ni. Gonggeng ni. Okay. Mari saya summary kan. Okay. Kita ada 2 events. Dekat 9.3 ni kita ada 2 events. Event yang pertama adalah mutually exclusive. Satu lagi adalah non. Okey, dekat 9.3 ni. Okey, lepas tu maksud mutually exclusive adalah tak bersilang. Tak bertemu. Kalau non-mutually bersilang atau bertemu. Contoh, dalam satu Venn diagram, awak belajar masa form 1, tak bersilang maksudnya kita ada 2 event. Event A, event B. Ni dia tak bertemu. Kalau dekat sini, ni sample space awak. Dia bersilang. Dia intersect ni. Bila dia intersect tu, nama dia non-mutually exclusive. Kalau dia tak bersilang, dia mutually exclusive. Okay. Lepas tu kita belajar. Ada simbol ni dengan simbol ni. Ni maksudnya union. Union adalah jumlah dua-dua. Kalau ni intersect. Maksudnya bersilang. Kalau dekat sini kita boleh bagi tahu A intersect dengan B adalah equal to empty set. Kosong, tak ada. Dia tak bersilang. Tapi dekat sini kita boleh bagi tahulah P intersect dengan B ni ada. Ni ada sini ni. Ni adalah maksudnya P intersect dengan B. Okey, yang ni probability A. Yang ni probability B. Sama je lah. Tapi yang ni kita akan cakap probability A only je lah.
kalau untuk yang ni. Kalau probability A, maksudnya dia akan termasuk sekali dengan yang bersilang ni. Kalau probability B adalah yang ni only. Okey. Mari kita tengok contoh yang bagi tahu pasal mutually exclusive dengan non-mutually exclusive. Saya tengok dekat saya practice 9.3A yang pasal dadu. Okay, a fair dice is rolled. A list of events is given as follows. Okay, saya practice 9.3A. Sebab saya nak bagi awak faham Kita tahu P adalah event untuk dapat nombor yang greater than 4. Okay, event P. So, maksudnya nombor dia bila dice kan dadu. Dadu ni kan daripada nombor 1 sampai 6 kan. Ni dadu dia. Jadi, kalau lebih besar daripada 4, nombor dia adalah 5 dengan 6. Kalau event Q pula, dia kata getting an even number. Even number dia akan jadi 2, 4, 6. Kalau R pula, event dia adalah untuk dapat perfect square. Perfect square adalah 2 sempurna. Jadi 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 9 tak ada tuan. 1 dengan 4 sahaja. Okey, soalan tanya A, P dengan Q. P and Q. Kalau P and Q, tengok P dengan Q. Ada tak bertemu? Ada tak bersilang? Ada kan nombor 6. Jadi bila dia bertemu, dia automatik akan jadi non-mutually exclusive. Sebab dekat nombor ni, nombor 6 dia sama. Ada bertemu. Maksudnya sini P dengan Q. P, Q. P ada 5, ada 6. Q ada 2 dengan 4. Dekat luar. 5, 6, 2, 4. Okay. So 6 tu dia bertemu kan. Dia bersilang. So dia adalah non-mutually exclusive. Kalau B pula, P and R. Okay, P dan R. P dan R kalau tengok 5, 6 dengan 1, 4. 5, 6, 1, 4. 1, 4. So, P dengan R. Jadi, dua-dua tak bertemu. Jadi, dia akan jadi mutually exclusive. Okay, C. Dia kata Q and R. Q and R. Okay, kalau Q dan R pula, Q dan R, kita ada nombor 4 yang bersilang. Nombor 4 ada dekat Q, nombor 4 pun ada dekat R. Jadi, bila dia bertemu, dia bersilang, dia akan jadi non-mutually. Okay, boleh Saya harap awak faham lah ni. Kena bagi contoh, barulah nampak. Okay, tadi kita ada mutually exclusive dengan non-mutually exclusive. Okay, dekat sini saya buat. Mula mutually, non-mutually. Okey, gambar rajah dia A, B. Ni A, ni B. Okey. Formula. Ya, formula ni dia akan bagi ni kalau dalam exam dah ada formula sheet Kalau kita nak cari union A, union B, probability untuk A dan B. Maksudnya dua-dua kita nak. Ataupun boleh katakan union ni adalah O, intersect ni adalah N. Ataupun union ataupun semua kan. Ni N ni maksudnya yang bersilang. Okey, intersect. Okey, kalau kita nak cari yang tadi mutually exclusive untuk P, A union B. Maksudnya kita nak probability untuk dua-dua A dengan B. Jadi kita akan buat probability A just tambah dengan probability B. Macam tu je. Okey. Kalau yang ni pula probability A union B, kita nak buat A tambah dengan B. Tapi kita ada ni yang bersilang kan. Okey, so kita akan buat probability A. Probability A dulu semua A. Kita akan tambah dengan probability B, tambah dengan probability B. Okey, nampak tak kita bersilang dua kali sini kan? Jadi kita akan tolak dengan probability A intersect B. Barulah dapat A tambah dengan B. Bila PA ni kita akan panggil A union B. Tapi maksud lain dia adalah probability A tambah dengan probability B. Tapi disebabkan untuk non-mutually exclusive, dia ada bersilang. So, kita kena tolaklah bersilang tu satu. Okay, dia dua kali bersilang kan? So, kita kena tolak satu. Barulah dia jadi sama.
Okay, so untuk yang mutually tak ada bersilang. So kita just tambah je lah probability A tambah dengan probability B. Dapatlah dua-dua. Boleh? Okay, mudah je. Janganlah risau. Okay. So itulah sebenarnya yang dia nak cerita panjang-panjang tu. Saya dah masuk sampai sini dah. Okay. Yang ni dia cuma nak suruh proofkan balik je. Kalau tengok kat sini, example 7 dia bagi tahu ada universal set A, B, C. Lepas tu dia dah lukis dah Venn diagram awak. A, dia nak obtaining an even number dengan multiple of 5. Okay, multiple of 5 ni adalah gandaan bagi 5. Okay, jadi kita pun tengok sini yang manakah even number. Nombor probability untuk even number. Kalau tengok sini dia ada bersilang ke? Tengok. Even number adalah 2, 4, 6, 8. Okey, tengok gambarnya ni. 2, 4 yang biru ni 2, 4, 6, 8. Lepas tu yang multiple of 5 adalah yang ni. So kalau perasan 2 ni dia bersilang ke? Satu besar, satu kecil kan? Dia tak bersilang kan? So kalau dia tak bersilang, so dia ada apa? Dia adalah mutually exclusive. Jadi kalau nak cari probability A dengan probability B, kita just tambah je lah. Probability A tambah dengan probability B. Probability A ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 daripada sample space semua ada 9. Lepas tu just tambah je lah dengan ni. 5 ni ada berapa? Ada 1 je per 9. So jawapannya 5 per 9. Okay. Kalau B, obtaining an even number or a prime number. Kalau or ni maksudnya dia nak union. A adalah event A adalah untuk even number. Event B adalah untuk multiple of 5. Untuk soalan B pula, obtaining an even number ni adalah A or union prime number B. Jadi kita pun tengok. Even number kita adalah 2, 4, 6, 8. Okey, yang ni. Lepas tu prime number kita adalah yang ni. Tengok ada tak kita ada bersilang kan? So bila dia bersilang, so dia non mutually exclusive. Bila non mutually exclusive, formula dia tadi kita akan buat PA tambah PB tolak dengan PA intersect dengan B. Kita pun tengok PA ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 4 per dengan 9 tambah dengan 1, 2, 3, 4. 4 per 9 tolak dengan 1 per 9. So 8 tolak 1, 7 per 9. So jawapan dia 7 per 9 lah. Kalau tak guna formula, sekejap saya padam. Kita kira je lah. Kita kira sahaja. Yang mana dia nak A dengan C tak? A union C. Jadi ada berapa kat dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 semuanya. Boleh juga ambil gitu je lah. Kalau tak guna formula. Boleh? Okay. Okay. Example 8. 8 cards labeled with the number 4 sampai 11 are put in a box. A card is chosen at random. A adalah number greater than 8. Tulis terus. 9, 10, 11. B even getting prime number. Prime number 5, 7, 11. Getting even number 4, 6, 8, 10. A, P, A, or B. Bila or maksudnya dia nak union. P, A, union B. Kita tengoklah A dengan B. A dengan B ni ada tak yang ada tak nombor dia sama? Ada 11. Bila ada nombor yang sama, so gambar rajah dia akan jadi macam ni. So 11 tu kat tengah ni. Tak? Sini ada 5, 7. Sini apa? Oh, ini event B dah ni. Buat event A dululah. 9, 10, 11. Satu lagi 5 dengan 7. Jadi dia nak A atau B. Ada berapa kat sini. So boleh guna formula. Macam dia ni dia buat guna formula kan. Tak? Kalau tak pun awak just kira terus ni lah. A union B. A ataupun B. Kira 1, 2, 3, 4, 5. So 5 daripada berapa?
5 daripada total dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 per 8. Kalau nak kira 11 ni tak boleh kira 2 kali. 9, 10, 11 ni awak dah ada. Oh, ada 3. B ni pun ada 3. Jadilah 6. Tak boleh. 11 tu awak kena kira sekali je. Sebab itulah kalau awak buat macam ni, awak nak guna formula boleh. Tak pun awak just kira jalan terus. Ada berapa? Ada 5. So 5 per 8. Kalau nak guna formula, kena yang buat ni. PA tambah PB tolak dengan intersect. Okey. A ataupun C. A or C. A dengan C ada tak yang sama? Ada juga 10. Jadi kita pun kira. A dengan C ada berapa? 1, 2, 3. Okey, dah kira 10 ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 yang ni tak payah kira dah lah. Sebab awak dah kira. Benda yang sama tak payah kira 2 kali. 3, 4, 5, 6. So, 6 per 8. Iaitu 3 per 4. Tak pun guna formula. Dan lagi satu, B union C. B dengan C pula. B dengan C ada tak sama? Tak ada. Bila tak ada, kira je lah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 8. Dia jadi mutually exclusive. Dia tak ada yang bersilang. Tak ada yang bertemu pun. Kan? Tak ada intersect. Okey. Itu pasal mutually dengan ni. Okey. Kita tengok example 9. 5 cards labeled with letters cinta are put in box. Lepas tu kita pun pilih. Kita nak pilih konsonan ataupun letter A. Jadi event kita yang pertama, event A kita adalah konsonan. Event B kita adalah kita pilih huruf A. Jadi kita pun tulis. Untuk konsonan ada berapa? C, N, T ada 3. 3 daripada 5. Probability dia kan. Lepas tu kalau card with label A ada 1 je. So 1 per 5. Jadi soalan tanya, ada tak ni? Dia mutually ke non-mutually? Tengok. C and T dengan A tak bersilang langsung. Bila dia tak bersilang, dia mutually exclusive. So, kita just tambah je lah. 3 per 5 tambah 1 per 5. 4 per 5. Okay. Example 10. In a book, bank. The probability of Zalifah and Maran eat cendol. Okay, Zalifah 5 per 7. Maran 3 per 5. Nama pun pelik-pelik. A. Represent the probability that Zalifah dengan Maran eat cendol using Venn diagram. Yes, we will look at Venn diagram. Okay. Dia dua orang ni eat cendol. 7 dengan ni ya. Okay. Lepas tu kita pun tapi kejap 3 per 5 dengan 5 per 7. Probability that Zalifah and Maran eat. Oh, okey. Maksudnya Zalifah gini. Ni adalah untuk Zalifah. Zalifah 5 per 7. Lepas tu Maran 3 per 5. Okey. Gitu. Zalifah dengan Maran. Okey, tapi Zalifah tu 5 per 7 tu adalah termasuk dengan yang bertindan ni. Kan? Okey, lepas tu Maran pula 3 per 5 tu adalah untuk dia seorang makan dengan dia pun dua-dua makan cendol. Ataupun dia boleh jadi dia makan benda lain juga untuk nasi. Nasi mungkin dia makan benda lain. Cuma dia makan cendol tu sama. Okey, lepas tu dia pun tanya. Jadi kita nak buat macam mana? Kita pun akan buat, kita cari dulu dua-dua tu yang bersilang tengah ni. Yang bersilang ni adalah P, Z lah. Okay, Z intersect dengan M. So, bila Z intersect dengan M, kita akan buat probability Z adalah 5 per 7. Just darab je dengan 3 per 5. So, cari dulu yang tengah ni. Adalah 3 per 7. So, bila yang kat tengah ni adalah 3 per 7. Jadi, kita tahu tadi Zalifah adalah 5 per 7. So, kat sini balance dia jadi 2 per 7. So, Maran pula
3/5 tolak dengan 3/7. So dapatlah 6/35 ni. Tengok tu, 6/35. So dapatlah gambar rajah dia. Okey Boleh. So ni untuk formula untuk cari intercept. Dia kita darab sebab dia N. Bila N kita darab, kalau O kita tambah kan. Okay, O kan tadi kan. O jadi union B, dia akan jadi PA tambah PB. Kalau non mutually. So kita tolak tu adalah untuk yang tengah ni. Yang tengah ni nak cari dia adalah darablah antara dua tu. Okay. B pula, calculate the probability that Zalifah ataupun Maran eat cendol at the banquet. Okay, O O. Bila O, so mesti pergi buat A. Z ataupun M. Kita tahu dia bersilang ni. Jadi kita pun buat biarlah, tak apalah, saya padam dah. Bila dia bersilang, so kita buat ni ada PZ tambah dengan PM, kita tolak dengan intercept. So PZ 5/7, asal dia kan 5/7 tambah dengan 3/5 tolak dengan 3/7. Dapatlah 31/35. Tak apa tambah je lah terus. 2 tambah 3 tambah 6. Dapat 31/35. Ni dia bagi tahu alternatif. Okey. Gambar rajah lagi. 4/35 ni adalah untuk semua total probability kan 1. That's why lah 1 tolak dengan probability untuk Zalifah, tolak dengan probability untuk Maran. Dapatlah 4/35. Yang kat luar 9.4 application untuk combine event. Kita tambah semua dah ni, campur semua dah. Mutually, non-mutually ke, apa-apa semua. Okey, soalan tanya example 12. A fair dice is rolled twice. Okey, a fair dice. Fair dice tu maksudnya satu dadu yang samalah. Dia ada 6 sisi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor dia. Okay, dia di roll 2 kali. If the experiment is carried out 540 times, how many times will at least one perfect square? Okay, so sekarang event kita adalah event perfect square. Okay, betul? Okay, jadi dekat sini dia tengok, dia bagi tahu strategi dia kan. Okay, understanding the problem, dia adalah independent. Okay, lepas tu perfect square kita adalah nombor 1 dengan 4. Bila dia kata at least one perfect square. Okay, ni event kita dia letak sebagai K. Tak. Maksudnya, 1 kita ambil yang perfect square. Yang lagi 1 pun perfect square. Dua-dua perfect square. Nombor 1, nombor 4. Kalau tak pun mungkin nombor 1 dengan nombor lain. Ataupun mungkin nombor 4 dengan nombor lain. Macam tu. Ataupun nombor 4 dengan nombor lain. Macam tu So ada 3. Okay, jadi kita pun plan. Kita pun draw yang perfect square kita. Kita ada nombor 1 dengan 4. Probability untuk perfect square adalah 2/6. Iaitu 1/3. Jadi kita pun kira. Kita pun buat dulu. Kita ambil yang pertama K dengan K prime. Okay. So yang pertama 1/3. Lepas tu yang kedua pun 1/3, 2/3. Inilah gambar rajah dia kan. Okay, event untuk dapat getting a perfect square. Sebab dia katakan 2 kali a fair dice. Jadi ni dice yang pertama. Cing. Dia pun tengok. Oh, dapat nombor. Dapat 1. Cing. Yang buat yang kedua pula. Oh, dapat nombor lain. Mungkin macam tu lah. Sebab dia katakan fair kan. Dia buat 2 kali. Okay, jadi untuk first row, kita dapat K yang pertama adalah K tu adalah apa benda tadi? Yang perfect square kan. Perfect square kita probability dia 1/3. Jadi yang bukan perfect square 2/3. Okay, tu rule yang pertama. Kita pun buat lagi. Kita lempar lagi dadu yang kedua. Kita pun tengok. Oh, sama. K dengan K prime. K dengan K prime. 1/3, 2/3. Macam ni. Okay. Lepas tu outcome dia KK, K prime. K dengan K prime. K prime dengan K. K prime, K prime. Lepas tu, kita pun tengok. Kita nak probability yang
at least one perfect square. So yang mana? So dua-dua perfect square kita akan ambil. Yang ni pun ambil, yang ni pun ambil. Yang ni tak ambil sebab dua-dua bukan perfect square. So tak ambil. Jadi 5/9. Dia kata dia buat tadi kan 540 kali. So darablah 540. Dapat 300. Okey. Saya nak buat cara saya. Itu cara dia. Okey, kita ada dadu. Dice kita adalah daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6. Event kita, event A. Event A kita adalah untuk dapat perfect square. Iaitu 1 dengan 4. Jadi probability untuk A kita adalah 2/6 ataupun 1/3. Okey, jadi kat sini saya buat A adalah untuk perfect square. So A bar kita ataupun A prime adalah non-perfect square. Non-perfect square nombor berapa? Nombor 2, nombor 3, nombor 5. Berapa? 3. Nombor 2, nombor 3, nombor 5. Ada lagi satu 1, 3. Kejap. 6 perfect square kan 1 dengan 4. 2, 3, 5, 6. Allah. Tak nampak. So 4/6. Jadi 2/3. Probability. Jadi kita buat kat sini. Yang perfect square dengan bukan. Perfect square kita ada 1/3. 2/3. Ni dadu yang pertama. Kita lempar. Okey, 1/3 dengan 2/3. Lepas tu kita pun lempar lagi sekali. So, yang ni pun sama. Kenapa dia sama? Sebab dadu tu dilempar 2 kali. Maksudnya dia adalah with replacement lah. Maksudnya kita ambil, kita letak balik. Macam yang ni kan, dia dadu kan. Dadu yang pertama tu, kita lempar. Lepas tu kita pun ambil balik dadu tu, kita pun lempar balik lagi sekali. So, dia adalah in terms of with replacement. Sebab tu dia tak berkurang. Okay, so, dia sama je lah. Jadi, sekarang outcome kita dapat yang perfect square, non-perfect square. Lepas tu, non-perfect square, perfect square ataupun dua-dua bukan perfect square. Soalan tanya, mana soalan dia? Dia nak at least one perfect square. Jadi kalau sekurang-kurangnya satu perfect square, jadi kalau dua-dua perfect square kita ambil, salah satu ambil. So yang ni kita tak ambil. Okey, cara dia, ni darab, tambah dengan ni, darab, tambah dengan ini. Okey. Kalau tak pun, rasa macam panjang sangat jalan kerja tu, awak just buat macam ni. 1, sebab total probability kan 1. 1 tolak dengan 2/3 darab 2/3. Iaitu 1 tolak dengan A prime. Maksudnya, 1 probability semua tolak dengan yang dua-dua bukan perfect square. Pun still akan dapat. 2 darab 2, 4. 1 tolak 4/9 jadi 5/9. So jawapan dia 5/9 lah. Tapi dia buat dice tu sampai 540 kali. So darab 540. Dapatlah 300 kali yang kita akan jumpa perfect square. Okey. Mengerti? Faham? Okey. Okay, last example 13. Nak tunjuk sebabnya dia macam problem solving kena tunjuk. Soalan. A box contains 7 red marbles. Okay, red ada 7. 5 yellow. 3 blue. 2 marbles are chosen randomly one by one from the box. If the first marble is blue, the blue marble is then returned to the box. Okey, kalau contoh dia ambil blue, dia akan letak balik dalam. Okey, boleh Lepas tu, kalau dia kata dia ambil tu bukan blue, dia tak akan letak balik dan dia akan ambil yang lain. And then second marble is chosen. Maksudnya blue dia tu ada kat tangan. Okay.
yang bukan blue tu dekat tangan. So maksudnya sekarang ni soalan dia adalah dia tak mau pun ada blue dekat tangan dia. Dia letak balik, dia return. Okay, boleh Jadi dekat sini dia kata nak calculate the probability of getting 2 marbles of different colour. Dua-dua kita nak yang different colour. So kita pun buat. Tak naklah tengok dia, nanti kena explain 2 kali. Korang tak faham pula. Okay, red ada 7, yellow ada 5, blue ada 3. Jadi probability untuk red 7 daripada berapa ni? 8, 7, 15. Ada total 15. Probability yellow 5/15. Probability blue 3/15. Okey. Lepas tu dia kata kalau ingat dia ambil blue, dia letak balik. Tapi kalau dia ambil bukan blue, dia akan ambil lah yang lagi satu tu. Okay. So, without replacement, dua-dua ada. With replacement dengan without replacement. Kita pun buat tree diagram. Kita ada red, yellow, blue. Okay. Yang pertama yang kita ambil, bila probability untuk red, 7/15. Okay. Lepas tu kita pun ambil yang kedua. RYB. Okey. Dia kata kalau dia ambil blue, dia letak balik. Betul tak? Bila dia letak balik, maksudnya dalam box tu sekarang ada berapa? Masih lagi ada 15. Sebab tu saya nak buat yang bawah ni dulu. Cuba. Kat sini ada blue. Bila ambil blue, return balik. 15. So berapa yang blue pula? Kita akan ambil yang kedua tu. Masih lagi sama. So semua akan jadi sama lah. Tak berkurang sikit pun. Sebab dia ambil yang blue dulu. Okey, kalau misal kata kalau saya ambil red. Dia kata tadi kalau bukan blue, dia peganglah kat tangan. So dia pun ambil lagi satu. Jadi sekarang dalam box kita tu sekarang dah berkurang satu. So total akan jadi per dengan 14. Okey. Jadi kalau dah ambil satu tu red, so yang dalam tu yang tinggal tu red ada berapa? 6 lah. Yang lain semua sama lagi. Sama juga kalau saya ambil yellow. Saya pun peganglah kat tangan. Jadi balance ada 14. Yellow dah berkurang 1. Jadi 4. Tapi yang lain masih lagi sama. Okay, outcome kita red, yellow, red, blue. Y, blue. Blue, red, blue, yellow, blue. Soalan tanya, calculate the probability of getting 2 marbles of different colour. Yang ni. So, kalau tengok sini, banyak kan? Jadi, awak nak boleh buat. Boleh lah. Contohnya, awak nak buat 7/15 darab 5/14. Tambah dengan 7/15 darab dengan 3/14. Boleh buat macam tu. Tapi kena tunjuk. Kalau tak mau, buat je lah 1 tolak dengan okay, ni so. Tambah dengan mana pula yellow. Ataupun satu lagi blue. 1 tolak red. Tambah yellow. Tambah blue. Kalau tak pun awak ambil je lah terus. Red, yellow, tambah red, blue. Yellow, red, yellow, blue. Blue, red, blue, yellow. Panjanglah sikit. Tambah dengan red dengan blue pula. Lepas tu lagi. Tambah 5/15 darab 3/14. Lepas tu tambah pula dengan 3/15 darab 7/15. Tambah 3/15 darab 5/15. Panjanglah. Dapatlah jawapan dia 349/525. Tukar dalam fraction ya. Kalau dapat point banyak tu, cuba tekan A, B over C tu. Probability kena dalam fraction. Lain lah kalau dia bagi tahu dalam bentuk point decimal. Tapi biasa dalam bentuk decimal tu adalah dalam ADMAT. Okey.
Habis dah. Habis dah. Itu saja. Jadi, bolehlah buat homework. Homework banyak sikit baru tahu. Dah lah cuti sekolah lagi kan. Okay, buat self practice 9.4a. Semua dengan comprehensive practice. Nanti kita bincang. Apa soalan apa? Tak payah salin lah soalan dia. Boleh 9.4a dengan comprehensive practice. Okay. Selamat bercuti. Jaga diri. Take care. Jangan main banyak sangat. Dah nak habis tahun. Dah nak masuk form 5 dah pun. Okay. So, bye. Assalamualaikum.